Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Okey, insyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Waqaf, Ibtidak dan Saktah. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan, iaitu terdiri daripada saya sendiri. Saya Nur Syafiqah Najwa binti Azhar, nombor matrik di 19312179. Seterusnya Nur Demirah binti Syekh Ahmad Darabi yang bernombor matrik di 19312500. Seterusnya Nur Dalilah Hani binti Hanifah di 19312248. Dan yang terakhir ialah Safia Izzati binti Hairul Anwar yang bernombor matrik di 193111953. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Demirah binti Syamad Darabi. Nombor matrik saya di 19312500. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian wakaf. Wakaf menurut bahasa ialah berhenti atau menahan, manakala dari segi istilah pula ialah menghentikan bacaan di pertengahan ayat atau memutuskan suara di pertengahan ayat untuk mengambil nafas baru dengan niat untuk menyambung bacaannya semula. Okey. Berhenti bacaan dan rangkai kata yang sempurna makna dan bermula bacaan dari rangkai kata yang elok adalah satu tajuk penting dalam pengajian ilmu tajwid, iaitu waqaf. Okey. Seorang penghafaz Al-Quran perlu memahami makna ayat suci Al-Quran atau mengetahui ayat suci Al-Quran bagi mengelakkan satu kesalahan. Okey, sebagai contoh, seorang penghafaz Al-Quran yang faham makna ayat suci Al-Quran yang dibacakan, lalu dia membuat pilihan sendiri untuk menghentikan bacaannya di pertengahan ayat, maka perbuatan seperti yang dilakukan itu adalah haram jika dia tanpa sebab atau dilakukannya secara sengaja tanpa sebab. Okey. Seterusnya, hukum berhenti bacaan pada kalimah di pertengahan ayat atau akhir sesuatu ayat asalnya adalah harus, selagi tidak ada perkara yang menengahnya atau mewajibkannya. Sebagai contoh, tiada di dalam Al-Quran wakaf yang wajib dan tiada juga wakaf yang haram kecuali jika ada sebab. Sebagai contoh yang tadi, iaitu penghafaz Al-Quran tersebut menghentikan bacaannya tanpa sebab. Dia dah faham makna ayat suci Al-Quran, lalu dia menghentikannya tanpa sebab, maka haram baginya. Okey, para ulama qura telah membahagikan wakaf kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah indirori, iaitu terpaksa. Yang kedua ialah iktibari, iaitu keterangan. Yang ketiga ialah intizari, iaitu menunggu. Yang keempat ialah ikhtiari, pilihan dan keterangannya. Sebagai contoh yang saya akan terangkan, iaitu wakaf ikhtiari dan pembagiannya ialah wakaf ikhtiari terbagi kepada 4 jenis, iaitu wakaf tam, iaitu berhenti sempurna. Yang kedua ialah wakaf kafi, iaitu berhenti memadai atau mencukupi. Yang ketiga ialah wakaf hasan, iaitu berhenti baik. Yang ketiga itu wakaf kabih, berhenti buruk. Sebahagian qura menambah 2 jenis padanya, iaitu wakaf jaiz, iaitu berhenti harus, dan yang kedua ialah yang ditambahkan oleh wakaf ulama qura, iaitu wakaf ta'anu, iaitu wakaf terikat. Dan saya akan menerangkan 3 bahagian dari 6 wakaf ikhtiari tersebut. Okey, yang pertama ialah wakaf tam. Wakaf tam ialah berhenti sempurna, menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna, maknanya tidak terikat lafaz dari segi i'rab dan maksudnya dengan kata-kata yang berikutnya. Ia juga dinamakan sebagai wakaf lazim. Dalam Al-Quran diberi tanda berhenti, iaitu
simbol mim kecil untuk menunjukkan jenis berhentinya ialah wakaf tam. Sebagai contoh, surah tersebut ialah innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Menghentikan bacaan pada kalimah yasma'un, lalu memulakan bacaan dari kalimah wal mauta. Yang seterusnya ialah wakaf kafi. Wakaf kafi ialah berhenti memadai atau mencukupi. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna dari segi lafaznya, tetapi maknanya masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Dalam Al-Quran diberi tanda atau simbol kecil iaitu kaf lam ya untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah wakaf kafi dengan berhenti bacaan pada kalimah yang lebih utama. Okey, sebagai contoh, surah tersebut ialah kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Okey, menghentikan bacaan pada kalimah ayati, lalu memulakan bacaan pada kalimah wallahu. Okey, yang terakhir saya akan terangkan iaitu wakaf hasan. Wakaf hasan ialah berhenti elok atau baik. Okey, menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna makna pada dirinya, tetapi makna dan lafaznya masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Dalam Al-Quran diberi tanda sod lam ya untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah wakaf hasan. Dengan menyambung bacaan terus adalah lebih utama. Sebagai contoh, surah tersebut Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Menghentikan bacaan pada kalimah fil ard, tetapi ada baiknya mengulangi bacaan dari kalimah subhalillah hingga akhir ayat. Kiranya yang wakaf hasan ni dia masih terikat dengan kata-kata yang seterusnya. Berhenti pada kalimah fil ard, lalu ada baiknya untuk mengulangi bacaan tersebut dari kalimah yang pertama iaitu subhalillah hingga akhir ayat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Izati binti Harul Anwar. Saya akan sambungkan wakaf yang keempat iaitu wakaf qobih. Wakaf qobih adalah wakaf yang tidak elok untuk kita berhenti bila membaca Al-Quran. Ini kerana menghentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sempurna maknanya, kerana makna dan lafaz masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. So that's why kita tak boleh berhenti bila kita jumpa macam dalam Al-Quran, wakaf qobih diberi tanda berhenti lam yang kecil tu untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah wakaf qobih. Kita dilarang dan tak elok berhenti bacaan bila terjumpa lam yang kecil tu. Kita kena sambung. Contoh ayat adalah seperti berikut. Wa'adallahu lazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Nampak kan dekat as-solihati tu, atas itu ada lam yang kecil. And so menghentikan bacaan pada kalimah as-solihat adalah tidak elok. Kita kena sambung juga. Kecuali jika tidak cukup nafas ataupun terbersin ke, terbatuk ke dan sebagainya. Dan kalau nak mulakan bacaan semula, kena ulang dari kalimah wa'ada hingga akhir ayat. Wakaf yang kelima adalah wakaf jaiz.
wakaf jaiz ni kita harus berhenti bila kita nampak jim yang kecil tu. Jim yang kecil tu adalah wakaf jaiz. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sampai merosakkan maknanya. Jadi, pembaca Al-Quran harus berhenti bacaan padanya ataupun boleh terus menyambungkan bacaannya. Dalam Al-Quran, wakaf jaiz diberi tanda berhenti jim yang kecil untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah wakaf jaiz. Contoh ayat adalah seperti berikut. Zalika bi'annahum syakkullaha wa rasulah wa man yushakkkillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. So dekat wa rasulahu tu kena berhenti. And kita harus memulakan bacaan seterusnya pada perkataan wa man yushakkikillah. Waman yushakkikillah. Okay. Wakaf yang terakhir, wakaf yang keenam adalah wakaf ta'anuk, iaitu berhenti secara berikat ataupun berpeluk. Wakaf ini adalah wakaf yang perlu kita perhatikan dahulu sebelum kita membacanya, di mana kita akan berhenti bacaan pada satu di antara kedua tempat wakaf yang berdekatan. Dalam Al-Quran, wakaf ini diberi tanda berhenti 3 titik. So, dia bukan atas huruf, dia tepi atas huruf. Menunjukkan jika berhenti pada bacaan pertama, maka tidak boleh berhenti bacaan pada tanda kedua. Jika berhenti bacaan pada tanda kedua pula, maka tidak boleh berhenti bacaan pada tanda pertama. Harus bacaannya disambung terus jika bacaan tidak berhenti pada tanda pertama dan kedua. Wakaf ta'anuk juga dinamakan sebagai wakaf muraqabah, iaitu berhenti pemerhatian. Berhenti secara kita perhatikan. Contoh ayat adalah Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Okay. Macam saya berhenti dekat perkataan fih ni untuk sebab saya berhenti dekat bacaan tanda kedua. And saya tak boleh berhenti dekat la raiba ni sebab saya dah berhenti dekat bacaan fih. Kita tak boleh berhenti dekat dua-dua ni, kena pilih salah satu. Dan tanda berhenti ada 6. Mim yang kecil tu dipanggil sebagai wakaf lazim dan kita mesti berhenti. Dan perkataan yang ada depan dia huruf qaf tu adalah dipanggil al-waqful aula. Berhenti lebih utama. Better berhentilah. Macam tu. Ini wakaf ta'anuk tadi ataupun wakaf mu'anakah boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Namun tidak boleh berhenti di keduanya. Boleh berhenti salah satu je. Setiap sekali jumpa mesti dia akan ada akan jumpa dua wakaf mu'anakah ni. Dan boleh berhenti salah satu je. Wakaf jaiz iaitu jim yang kecil boleh berhenti dan boleh juga kalau nak sambung. Dan wakaf al-waslu aula yang macam ada huruf sad depan tu disambung lebih utama. Maknanya better kalau kita jumpa kita sambung. Nak berhenti pun boleh juga. And lam yang kecil ni dipanggil adamul waqaf. Di sini kalau jumpa kita dilarang berhenti. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurilah Hani binti Hanifah dan nombor metrik D1931248. Okay. Saya akan menerangkan mengenai ibtidah dan jenisnya. Okay. Apa itu ibtidah? Pengertian bagi ibtidah ialah permulaan. Okay.
iaitu dari segi bahasa, dari segi istilah, memulakan bacaan setelah tamat bacaan atau baru hendak memulakan bacaan Al-Quran. Biasanya memulakan bacaan dari awal surah atau awal ayat, atau menyambung bacaan setelah memberhentikan bacaan untuk bernafas, sama ada di akhir ayat atau di pertengahan ayat. Okey. Ibtidah ni dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu ibtidah hasan, dan kedua ibtidah qabih. Okey. Maksud ibtidah hasan iaitu memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya mulakan bacaan kalimah yang boleh kita faham makna serta tidak bersalahan dengan maksudlah yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum bagi ibtidah hasan ialah harus. Okey, dan keduanya iaitu ibtidah qabih. Okey, ibtidah qabih yang bermaksud memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah makna yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lawan bagi ibtidah hasan ni dikatakan lawan bagi ibtidah hasan lah. Yang ibtidah hasan tu kita boleh faham maksudnya. Yang ni kita tak boleh nak faham maksud dia kan. Okey. Hukum bagi ibtidah qabih iaitu tidak harus. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan sambung pula kepada bacaan sakta. Okey, sakta menurut bahasa adalah berdiam, manakala sakta menurut istilah ilmu tajwid adalah menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dengan kadar masa 2 harakat dan ia menyambung bacaan semula dengan nafas yang sama. Okey, sebahagian ulama telah menjelaskan bahawa sakta itu adalah sejenis wakaf yang lemah lembut tanpa bertukar nafas. Okey, tujuan bacaan sakta ni adalah untuk mengasingkan antara dua patah perkataan supaya ia tidak menimbulkan persamaran dalam pengertian ayat-ayat tertentu. Okey, wajib saktah ni hanya terdapat pada 4 tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2, surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27 dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Okey, saya akan teruskan dengan contoh surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Okey, nampak tak dari perkataan iwaja ke qayyimah tu terdapat tanda saktah. Jadi kita tak boleh membacanya dengan iwaja qayyimah, tak boleh. Tapi kita boleh disaktahkannya iwajan qayyimah, macam tu. Okey, seterusnya dalam surah Yasin ayat 52. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Okey, dari perkataan marqadina ke perkataan hadza wajib ada saktah. Tak boleh dibaca seperti mim marqadina hadza, tak boleh. Jadi kita kena baca dengan adanya saktah, contohnya mim marqadina hadza, macam tu. Seterusnya dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raq. Kita tak boleh teruskan bacaan dengan wa qila man raq, tak boleh. Kita kena
Wakila man raq, berhenti dengan sekadar dua harakat sahaja. Okey, seterusnya yang terakhir dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey. Di sini dari kata bal kepada perkataan rana tu harus adanya saktah, jadi bacaannya adalah kalla bal rana. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datangnya dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.